menonton video ini. Sebelum kita melakukan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan butang lonceng untuk mendapatkan video terbaru setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti saya pada malam ini. Alhamdulillah, saya awal sikit sebab lepas ni saya ada meeting lain. Di YouTube, Facebook dan juga di TikTok saya serta di Twitter. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. #kita gempur. Kita gempur. Kita gempur. Lain pula. Macam mana lagu aku tadi lupa. Nanti. Sampai idea nanti sampai. Kita gempur. Kita gempur penunggang agama. Tak ada. Bukan itu lagu dia. Tak apa. Sabar. Nanti saya akan buat lagu dia. Itu on top of my head je. Okay, thank you everyone. Thank you everyone yang bersama dengan saya. Malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Tak utama ada yang tanya saya tadi, Justin terciduk. Isu apa? Isu tu apa? Isu macam mana? Kenapa Justin terciduk? Apa cerita? Kita cerita sikit lah malam ni kan. Kemudian kita tengok macam mana PAS menggunakan cucu Allahyarham Nik Aziz untuk nak menunggang legasi Nik Aziz setelah mereka terciduk. Cuba nak menjatuhkan legasi Nik Aziz. Alamak, siapa pula call aku tengah-tengah malam ni? Jangan call, orang tengah live. Kan, dalam menunggang legasi Nik Aziz, Nik Omar jawab pada malam ini. Yes. 3 Panglima Johor bakal sertai PN. Wow. Siapakah dia? Adakah benda ini akan menggugat? Zaid Ibrahim mengatakan minta Anwar bebaskan Najib. 42 juta itu kecil sangat katanya. Apa? Jenayah ni ada kasta-kasta ke? Kita akan ulas juga. Kemudian Mukris nafi bahawa beliau akan dijadikan menteri besar. Ada yang kata, itulah istilahan kau salah, itu semua tipu. Tuan-tuan, ingat tak dulu Mahathir juga nafi, dia kata kerajaan takkan tumbang kan? Kau jangan apa orang kata, jangan tak percaya benda tu. Okay. Alright. So kita akan pergi kepada isu kita pada malam ini. Sebelum itu, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan tap like, subscribe, tolong share dahulu. Ada 52, kita target 200 malam ni. Tap pun kita target 300. Share pun kalau boleh kita share ramai lah. Like malam ni pun kalau boleh tuan-tuan, like ni kita like yang bukan-bukan punya kan. Bukan-bukan punya. Sebab apa? Bukan like ni saya nak glamour, bukan. Tapi like ni dia akan apa orang kata, orang yang tak sepatutnya. Orang akan dapat pertama FYP lah kan untuk TikTok. Tapi untuk yang medium lain ni dia akan tersebar kan. Orang yang kebanyakan yang menonton saya ni adalah mereka yang apa orang kata, mereka yang kebanyakan majoriti adalah mereka yang berada atas pagar sebenarnya. Orang parti tak tengok saya. Orang parti jarang ada tapi tak ramai yang tengok saya. Sebab bagi mereka dah terbiasa sangat dengan politik. Tapi yang melihat saya majoriti pengundi atas pagar. Dan itu yang kita nak sebenarnya. Bukan saya kata tak nak orang parti tengok saya, bukan. Tapi saya nak, objektif saya mudah sahaja. Saya buat live sejak 2019. Sebelum Sheraton lagi saya dah buat live setiap hari. Almost every day lah. Dan objektif saya satu saja. Saya nak memandaikan pengundi-pengundi kita dalam, supaya kita jangan terpengaruh dengan mana-mana ketaksuban. Tak kisahlah taksub apa sekalipun kan. Ketaksuban dalam apa, orang yang menunggang agama, orang yang menunggang bangsa, orang yang menghina orang lain, memfitnah, mencerca dan sebagainya. So itu yang kita tak nak kan. Orang cerca saya macam-macam, tu biasa kan, nak kata macam tu macam ni kan. In fact ada seorang yang kata saya terima. Dia kata, dia tulis dalam Facebook kan, dia kata saya Iswardi terima dana 8,000, 10,000. Wah. Baik, saya fitnah ni kalau dia guna fake account ke tak fake account, saya akan cuba cari dan saya akan hantar surat saman pada dia. Saya nak tengok, saya nak dia buktikan saya terima dana 8,000, 10,000 setiap bulan. Saya nak dia buktikan. Bang, orang lain punya cerita, itu orang lain punya cerita. Mereka kata mereka terima dana, itu orang lain. Saya tak terima dana, tapi kalau anda insist nak cakap juga, tak apalah. Saya dah contact lawyer saya tadi, saya dah bagi posting pada dia. Dan lawyer saya akan hantar kepada anda LOD, Letter of Demand, untuk demand anda punya explanation. And kalau anda tidak, tidak deny dalam masa 7 hari, meminta maaf kepada saya, maka kami akan cari rumah sampai ke rumah anda dan kami akan hantar surat saman. Koyak apa? Kenapa kau nak saman dia? Lah, siapa yang koyak?
Kalau betul saya terima dana tu, dia buktikan lah. Dia buktikan lah saya terima dana. Saya ketua penerangan bukan ketua penerangan, saya dilantik Setiausaha Kerja Penerangan Pusat Parti Keadilan Rakyat. Bukannya penerangan di bawah Kementerian Komunikasi yang ada gaji. Dia dua benda yang berbeza. Yang Kementerian Komunikasi itu menteri kementerian. Menteri. Memang orang yang sama, Fahmi Fazil. Dia Menteri Komunikasi, dia juga ketua penerangan. Tapi saya dilantik di bawah saluran parti. Bukan saluran kementerian. Saluran parti tak ada gaji, baik. Saluran parti tak ada gaji. Mustahil lah tak ada gaji. Well, terpulang pada korang. Kau nak percaya tak percaya. Kan? Saya hantar LOD, Letter of Demand ni, kepada si Fulan itu. Saya nak mohon maaf dalam tempoh yang ditetapkan. Kalau sekiranya dia tidak meminta maaf, maka surat itu sampai kepada dia. Dan berjumpalah kita di court dan buktikanlah saya terima 8,000, 10,000 gaji tiap bulan. Kan? Buktikan. Saya tak ada masalah. Tapi isu dia, kan, sanggup tak sanggup, itu saja. Kan? Itu kita nak kata macam mana, tuan-tuan? Itu je makan pemfitnah. Pemfitnah itu je makan dia. Cara nak ajar pemfitnah itu je. Terima kasih Wee Long Sim Lim. Terima kasih. Orang di Singapura ni. Thank you. Kan itu je makan dia. Alright. So kita cerita dulu. Okay, sebelum tu tuan-tuan. Saya boleh cabut gigi. Tu semalam saya tak ada live tu. Saya cabut gigi semalam lah. Semalam. Pagi saya cabut gigi. Pagi semalam saya cabut gigi. Tengok. Saya baru tahu kan. Saya baru tahu doktor gigi tu cakap kan. Disebabkan di masa dia cabut tu, gigi saya tu patah. Jadi akar dia duduk dalam. Jadi bila akar dia duduk dalam tu, saya pun apa orang kata, dia kena bedah. So dia operate lah. Dia operate. So cabut. So dalam masa minggu depan, saya kena jumpa doktor lagi lah untuk, cuma masalahnya minggu depan saya ke Kedah. Saya balik daripada Kedah. Saya on the way Kedah lagi. Jadi tak sempat jumpa doktor, saya minta sehari extend lah. Dia kata okey, tak ada masalah. Dan saya baru tahu rupanya gigi geraham belakang ni dia bersambung dengan hidung tau. Dengan dia ada saluran masuk ke hidung. Jadi kadang-kadang bila ada orang kata, dan saya pun terasa, kalau kita minum air tu boleh masuk dalam hidung. Saya baru tahu. Interesting. Dan benda tu dia kata akan tertutup sendiri kalau tak ada infection dan sebagainya lah. Alhamdulillah lah, a lot of bleeding masa operation tu, masa surgery tu, surgery tu. Tapi everything goes well. Cuma lepas tu saya demam lah. Bukan demam, dia badan tak sihat. Petang tu pula saya ada meeting. Saya pergi gagah juga nak pergi meeting. Tapi Alhamdulillah everything goes well. Saya baru makan ubat tahan sakit. Alhamdulillah semua okey. Alamak, antibiotik saya tak makan lagi. Itulah, saya ni bab ubat ni lah, kalau tak ada orang remind saya, memang saya out lah. Saya bab ubat ni memang out. Apa orang kata? Kalau tak ada orang remind, kadang ubat tu sampai basi. Bukan basi, ubat tu sampai expired dah. Saya tak makan. Kan, doakanlah insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan juga, sentiasa apa orang kata, di bawah lindungan Tuhan, diberkati, diberikan apa orang kata, ialah dimurahkan rezeki dan sebagainya, insya-Allah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan sentiasa diberkati. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita on. Baik, okey, kita terus 3 Panglima UMNO Johor bakal sertai PN. Wow, ya. 3 daripada 10 Panglima UMNO disebut bakal menyertai PN adalah dari Johor menurut laporan Sinar Harian. Memetik sumber tanpa nama, khabar itu melaporkan ketiga-tiga mereka adalah pemimpin berpengaruh namun jawatan penting dalam UMNO sebelum ini. Maaf, saya tak boleh nak dedahkan nama mereka buat masa ini, tapi saya boleh beritahu bahawa 3 daripadanya adalah Johor. Tentulah mereka ini orang penting, sebab itu kita panggil warlord. Pengumuman penyertaan mereka akan dibuat dalam masa terdekat, katanya. Setiausaha Agong PN Hamzah Zainuddin dan Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris mendakwa 10 Panglima UMNO akan menyertai PN tidak lama lagi. Setakat ini hanya bekas tokoh UMNO Kelantan Anwar Musa secara rasmi mengesahkan sudah menyertai PAS, manakala bekas pengurusi UMNO Selangor Noh Omar cuma aktif berkempen untuk PN. Begitu juga dilaporkan dalam proses memburu bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin. Anwar, Noh dan Khairi dipecat daripada UMNO antara Disember lalu dan Januari tahun ini. Beberapa tokoh kanan UMNO Radio Johor turut digantung. Antaranya bekas Presiden Parti Hishamuddin dan juga bekas ex-Kodun Tiram Maulizan Bujang. Hishamuddin kini adalah ahli Parlimen Sembrong. Kedua-dua Hishamuddin dan Maulizan mengadu bahawa pengantungan mereka tidak mengikut prosedur. Baik. Now, kalau kita tengok daripada sini tuan-tuan, daripada telahan berita ini, apa yang kita boleh simpulkan? Yang pertama sekali, mereka tidak ada kekuatan.
Kenapa saya kata mereka tidak ada kekuatan? 10 warlord yang mereka dah wawarkan itu biasa. Setiap kali nak pilihan raya, orang ni masuk parti ni. Ini taktik BN zaman dulu lah. 1,000 orang menyertai Barisan Nasional. 500 orang menyertai Barisan Nasional. Cabang ini lumpuh, cawangan itu lumpuh, bahagian itu lumpuh. Itu normal. Sekarang ini 10 warlord dikatakan menyertai Perikatan Nasional. Namun begitu, dalam masa yang terdekat ini, belum ada warlord yang berani mengumumkan bahawa mereka akan menyertai Perikatan Nasional. Kecuali Anwar Musa. Syahidan Kasim dah buat dah. Tak lama dah itu. Noh Omar pun saya rasa, yelah dia dah buat. Tetapi yang lain masih belum. Kenapa? Persoalan kita timbul kan. Including Hishamuddin. Now, Hishamuddin, kenapa saya cerita Hishamuddin ni? Alright. Pada tahun 2021 macam tu, saya bercerita ada 2 tim di dalam UMNO, apa orang kata, masa itu di dalam gabungan kerajaan Muhyiddin Yassin. Satu tim di dalam UMNO lah especially. Satu tim Zahid Hamidi dan satu tim Hishamuddin saya kata. Dan yang mendalangi tim Hishamuddin ni antara lain di belakang yang backup dia adalah Azmin Ali pada waktu itu. Dan saya kata bahawa pada waktu itu mereka akan berusaha untuk menjatuhkan Zahid, dan bagi mereka untuk kekal berkuasa, mereka kena memastikan bahawa Hishamuddin menang dalam pemilihan atau tim mereka menang dalam pemilihan. Cuma selepas itu mereka melihat Hishamuddin ni tak boleh carry, dia tak ada the balls tu orang kata, to move forward tu dia tak ada balls. Dia tak ada dia punya balls dia. Terima kasih Azliah. Dia tak ada balls untuk move forward. Dia tak ada dia punya orang kata killer instinct tu. Jadi bila dia tak ada killer instinct, move tu tak jadi tau. In fact, Hamzah Zainuddin dah buka jalan pada dia orang, tapi dia orang tak pandai nak guna move, tak pandai nak move kan, mobilize. Mereka nak harapkan KJ, tapi KJ pun dia jenis yang okey. Di dalam tim mereka sendiri pun, dia orang ni dia macam mana dia kata? Di dalam tim Hishamuddin sendiri pun dia orang ni tak bersatu hati. Masa tu kita ingat kita ada Adham Baba, kita ada Tajuddin Rahman, kita ada Hishamuddin Tunusin On, kita ada Ismail Sabri. Even Azalina masuk masa tu, dan ada beberapa nama lain yang menerima jawatan, termasuk Anwar Musa menerima jawatan pada masa itu. Namun mereka tak sepakat. Daripada segi mobilization mereka tak sepakat. Daripada segi pergerakan mereka tak sepakat. Mereka sepakat menentang Zahid, tetapi mereka tidak sepakat siapa nak kena lead, siapa nak kena jadi ketua, siapa yang nak kena ke depan, siapa yang nak kena memperjudikan peluang mereka. Tak ada siapa yang berani, tuan-tuan. Masing-masing dok berkira. Yang strong walaupun mereka tidak memegang jawatan pada masa itu adalah geng Zahid. So akhirnya seperti mana yang kita nyatakan sebelum ini, geng Zahid menang pemilihan. Bagi saya kata itulah dalam satu video saya dulu, antara kesilapan Hamzah Zainuddin adalah dia tak bunuh UMNO awal-awal dengan mengharamkan UMNO. Itu kesilapan dia yang paling utama. Kerana pada masa itu mereka berharapkan bahawa geng yang pro Hishamuddin, geng yang anti Zahid ni lah, akan dapat bersatu, memenangi pemilihan raya parti, pemilihan parti, dan mengalahkan Zahid. Tapi bijaknya Zahid ni, apa dia buat ialah dia berjaya dapatkan extension pemilihan Agung UMNO sehingga selepas PRU. So apa yang berlaku selepas PRU, dia ni masa tu saya kata do or die untuk Zahid, do or die. Kalau dia menang, dia jadi kerajaan, dia hidup. Tapi kalau dia kalah, dia tak jadi kerajaan, dia mati. And itu pun antara perkiraan kenapa Zahid setuju untuk bergabung dengan Pakatan Harapan. Dia tak boleh jadi kerajaan, membentuk kerajaan UMNO Barisan Nasional tak boleh. Tetapi sekurang-kurangnya dia dapat membentuk kerajaan dengan Anwar Ibrahim. Tak apa. Yang penting jadi kerajaan dahulu. Ada puncak kuasa dahulu. Ada kuasa dahulu. Dan yang kedua, dia kena jadi Presiden UMNO dahulu. So pastikan bahawa semua tidak ada pertandingan, Presiden kekal, dia berkuasa, dia cantas semua. Now, bila 10 warlord ke 50 warlord ke 100 warlord ke apa ke, dah terlewat. Ni saya boleh katakan, dah terlewat. Dah terlambat. Benda ni dah terlambat. Dia nak buat move apa sekarang ni semua dah lambat dah. Kenapa saya kata lambat, tuan-tuan? Dia cuba pecahkan. Contohnya, kononnya Tok Mat ni akan take over dan sebagainya. Kononnya Tok Mat, timbalan Presiden UMNO akan naik ke atas. Tak, benda tu tak jalan. Tok Mat, dia nak kata setia 100% pada Zahid, tak juga. Tetapi, dia lagi tak setia pada geng yang sebelah tu. Dia lagi tak setia pada geng sebelah. Pada geng Hishamuddin ke apa, dia lagi tak setia pada geng tu. Maksudnya kalau dibagi pilihan antara dua tu, dia lebih rela pilih Zahid daripada geng sebelah tu. So, move dia untuk nak jatuhkan UMNO gagal.
Dan saya kata pada masa itu, kalau dia gagal jatuhkan UMNO pada waktu itu, that's it, habis. Kan? Masa itu kalau dia gagal jatuhkan UMNO, memang habislah Perikatan Nasional. Terutama Bersatu itu akan habis, saya kata. Bersatu akan habis. That's it. Bersatu akan habis riwayat dia. Tapi dia orang tak dengar cakap saya, nak macam mana? Kan, dia orang tak nak dengar cakap saya nak kata macam mana kan? So akhirnya, tengoklah apa yang berlaku sekarang ini. Dok cerita wallet ni terbang, dok wallet ni nak melompat, wallet ni nak masuk. Lantaklah wallet apa sekalipun. Kan? Tetapi benda tu tak akan membawa apa-apa impact kepada pilihan raya, terutama kepada UMNO di dalam parti itu sendiri. No, ada kenyataan dari Presiden UMNO, Wan Rosli Wan Ismail menyifatkan gosip langkah wallet taktik biasa menjelang pilihan raya, kata UMNO. Itu saya kata. UMNO guna taktik ni bertahun-tahun dah tuan-tuan dengan PAS. Menyifatkan kabar angin mengenai bahawa wallet UMNO akan menyertai perkesan adalah perkara biasa. Katanya, penyebaran kabar sebegitu merupakan salah satu taktik yang digunakan oleh pembangkang sebagai persediaan menghadapi PRN. Justru Wan Rosli juga Menteri Besar Pahang meminta supaya agar pihak tidak melayan. Itu kabar angin. Jangan percayalah. Semua orang boleh bercakap ada 5, 3, 10 macam-macam. Kita faham inilah politik. Nak ada PRN ni macam-macam cerita yang entah betul entah tidak katanya. Kita pula membawakan cerita belum tentu sahih lagi tu. Sampai masa kita hadapi PRN, jadi jangan percayalah. Kita move forward katanya. Dia lebih berhati-hati dalam Menteri Besar Pahang ni lebih berhati-hati dalam kenyataan dia. Tetapi bagi saya, kenyataan saya mudah saja. Dia macam ni lah. Wallet tu, 10 ke, 20 ke, 50 ke, 100 orang ke wallet tu, undi dia tetap 100. Impak dia kepada PRN ini tidaklah terlalu besar. Sebenarnya, PRN ini akan ditentukan oleh jumlah pengundi yang bakal turun, tuan-tuan. Itu yang sebenarnya yang akan menentukan jumlah kemenangan seseorang atau tidak. Now, kalau sekiranya ni Pakatan Harapan dapat mobilize lebih 90% non-Malay di kawasan Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang, terutama Selangor dan Pulau Pinang, untuk turun mengundi dalam PRN sebab kebanyakan non-Malays ni dalam PRN ni dia malas sikit. Bukan kebanyakan, ada di antara mereka yang malas sikit nak turun mengundi. Kalau PRN ni kita kena jadikan macam PRU. Saya nak bagi tahu orang-orang non-Malays, orang bukan Melayu. Bukan Islam lah, senang cerita. Bukan Islam dan bukan Melayu. Adakah Melayu bukan Islam? Tak ada. Bukan Melayu lah, bukan Melayu. Saya nak kata, kalau jatuh Selangor dan Pulau Pinang kepada PAS dalam PRN ini, saya nak bagi tahu tuan-tuan ni, tuan-tuan akan terancam. Lifestyle tuan-tuan akan terancam. Kenapa? Apa masalahnya terancam? Saya nak bagi tahu bahawa cara PAS fikir, cara pentadbiran PAS, terutama dalam isu menangani dealing dengan non-Muslim, berbeza dengan cara kami. Oh, cara kau liberal boleh lah. Tak, cara kami adalah kaedah Islam yang sebenar. Kaedah mereka adalah kaedah PAS. Bukan kaedah Islam pun. Itu kaedah PAS. Tuan-tuan, saya nak cerita. Saya ni tak tahu betul ke tidak, tapi saya baca kat surat khabar itu. Pakai seluar pendek boleh kena saman? Kan? Pakai seluar pendek boleh kena saman. Ni bukan pakai seluar pendek dekat tempat kerajaan, itu saya faham. Kalau dia masuk contohnya pejabat kerajaan ke apa, itu saya faham. Ini tempat awam. Pakai seluar pendek kena saman. So macam mana tu? Kita dah mempoliskan agama kita. Dan itu bukan Islam, tuan-tuan. Ni saya nak cerita. Itu bukan Islam. Sebab itu, kenapa saya nak bawa benda ni? Dia isu dia, tuan-tuan. Kalau non-Muslim, non-Malays gagal untuk turun, Malay tu dia akan turun. Tapi still jumlah dia tak besar. Dan Melayu sekali lah, bukan non-Malay je. Melayu sekali pun kena turun. Kalau sekiranya tak ramai turun, maka peluang untuk mereka nak menang tu ada. Terutama kalau sekiranya boikot ataupun mereka tak nak turun daripada orang UMNO. Kan? Daripada orang UMNO. Sekejap
Nak cek satu berita ni. Bisa saya apa berita? Kenapa tak ada? Thank you. Sorry lah tuan-tuan. Saya dah hilang lah poin saya dah. Tak apalah, tak jumpa berita tu. Alright. Saya rasa kurang selesa sikit sebab gigi saya ni masih berlubang. Cakap angin boleh masuk. Okay, tak apa, kita teruskan. Baik, jadi akhirnya pada jumlah warlord itu sebenarnya tak berapa signifikan, saya kata. Tak berapa signifikan. Baik. Seterusnya saya nak buat cerita tentang Zaid ni. Zaid minta Anwar bebaskan Najib. Saya tak faham. Saya faham sebenarnya apa mentaliti dia. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim menggesa Perdana Menteri untuk membebaskan bekas Perdana Menteri demi rakyat. Katanya, jumlah 42 juta itu nilai dalam kes rasuah instansi internasional hanyalah perkara kecil berbanding kes lain dalam negara. Kita ke hadapan Perdana Menteri, anda perlu ubah fikiran tentang Najib. Demi rakyat, biarlah dia bebas. Dalam pilihan negeri akan datang, Madani perlu menang. Anda perlu jadi Perdana Menteri untuk beberapa tahun lagi. Siap Perdana Menteri. Zaid berkata, UMNO ini kini berada dalam kelemahan dan hanya Najib mampu membantu parti itu menang dalam pilihan yang ada pada 6 pilihan raya negeri nanti. Now, yang pertama sekali, I think Zaid cuba memain persepsi saja. Saya tak tahu dia parti mana sekarang kan. Dia dah tukar parti. Saya tak tahulah dia parti mana. Dia dah main persepsi je. Sebenarnya tak kena-mena dengan Najib pun. To be honest, bagi saya sebenarnya tak ada kena-mena dengan Najib. Pergerakan yang UMNO perlu ada adalah untuk menyelaraskan pergerakan dan koordinat pergerakan untuk memenangi pilihan raya akan datang, memastikan pengundi Melayu semua turun keluar mengundi. Itu yang pertama. Fokus kepada itu. Now, dalam masa yang sama, bila dia bercerita 6 negeri itu akan menang, UMNO akan menang dalam 6 negeri tersebut, kita kena ingat 3 negeri itu dikuasai oleh Pakatan Harapan. Okay, 3 negeri itu dikuasai oleh Pakatan Harapan. Malah, dalam PRU yang lepas pun, UMNO memenangi banyak kerusi parlimen di Negeri Sembilan, tak ada kena-mena dengan Najib pun. Still boleh menang majoriti kursi Parlimen UMNO di Negeri Sembilan. So kalau kita tengok daripada sandaran itu sebenarnya tak logik pun. Dan mengatakan 42 juta tak besar dan sebagainya. Anwar Ibrahim masuk penjara 6 tahun sebab salah guna kuasa. Sebut perkataan gertak-gertak saja, bukan duit pun. 6 tahun masuk penjara, gertak-gertak saja tuan-tuan. Dikatakan salah guna kuasa. Kenapa tak refer kepada benda tu? Dan 42 juta tak besar. Dia bukan masalah 42 juta. Dia masalah perbuatan. It's not the amount. It's the act. Dia bukan jumlah itu. Dia perbuatan. Tak. Tuan-tuan, kata lecturer saya lah. Curi barang harga RM5, curi barang harga RM50,000, curi barang harga RM500,000, curi barang harga RM5 juta, curi itu, jumlah itu tak penting. Yang penting adalah pada perbuatannya. Dia tetap satu kesalahan. Dan kesalahan dia membawa kepada hukuman yang sama. Anda rasuah RM10, anda rasuah RM10,000, anda rasuah RM10 juta, anda rasuah RM100 bilion, jumlah itu tak penting. Yang penting kesalahannya, perbuatannya, dan kesalahan yang dilakukan. Sebab itu saya kata, kenapa benda ini, dia macam inilah tuan-tuan. Bila kita ada kasta kepada undang-undang kita, itu yang rakyat akan mula fed up dengan politik negara kita. Alah, mentang-mentang dia bekas Perdana Menteri, mentang-mentang dia berjawatan tinggi, boleh bebas macam tu saja. Tak, nak bebas tuan-tuan boleh. Dia merayu kepada Yang di-Pertuan Agong, dapat pengampunan diraja, itu hak beliau, saya tak menafikan. Tak, tiba-tiba nak kata nak bebaskan begitu saja. Kenapa? Jadi makcik-pakcik yang curi tin Melo sebab dah bagi anak lapar, masuk penjara, habis yang macam tu macam mana? Kan? Yang pergi curi duit sebab apa tak mampu nak sekolahkan anak, yang macam tu macam mana? Kan, curi RM100, RM1,000, rasuah RM3,000 sebab nak bagi makan anak bini, yang tu macam mana? Tak, semua orang bila nak buat jenayah, dia ada justifikasi dia. Sebab kata Dale Carnegie dalam buku dia, How to Influence People. Tanyalah orang dalam penjara tu. Semua, majoriti mereka akan kata, aku buat ni ada sebab dia. Dia akan ada sebab dia. And reason is not important dalam undang-undang. Undang-undang lebih melihat kepada fakta kes. Bukan sebab. Fakta kes adalah, adakah anda telah melakukan kesalahan? Adakah telah melakukannya dengan cara sengaja? Adakah anda sedar sewaktu melakukan kesalahan tersebut? Ya, ya dan ya. Maka kenalah. Itu saja fakta kes dia. Terima kasih, user. Kan?
Jadi benda itu kalau kita tak kekalkan, kalau kita tak strict dalam melihat perkara ini, rakyat akan hilang kepercayaan kepada pentadbiran kita. Akan hilang kepercayaan kepada pentadbiran kita. Akan hilang kepercayaan kepada reformasi yang kita nak bawakan. Sebenarnya. Jadi kalau kita tak berjaya bawa reform yang betul, kalau kita tak berjaya bawa reform yang betul, maka itu akan membawa kepada kehancuran dalam pentadbiran kita. Dan orang akan kata, alah sama je lah semua orang. Engkau pun macam tu, yang kerajaan sebelum ni pun macam tu. Engkau kata engkau kena fitnah zaman liwat dulu, habis sekarang ni sama je lah, engkau bebaskan orang yang tak bersalah. Oh, habis dia boleh bagi jawatan pada Zahid Hamidi. Zahid Hamidi masih lagi dalam bicara. Tu saya pelik tu, apa masalah dia? Dan kalau dia dapati bersalah, dia ada hak untuk nak merayu. Itu mahkamah yang akan tentukan, bukan Anwar Ibrahim yang akan menentukan. Dia bukan isunya, lepas ni tak adalah, jangan dakwa lagi Zahid Hamidi, tarik semua kes, tak perlu. Kes tu tetap berjalan. Sedang berjalan. Macam kes saya ni pun saya tak tahu bila. Kes saya tak ada jatuhkan lagi. Kerajaan saya punya. Bukan saya punya. Kami punya parti. Tapi kes saya masih berjalan. Saya kata pada polis yang tahan saya dulu dan soal siasat saya kata, apa-apa hal saya akan bawa ke mahkamah. Kita bincang di mahkamah. Kita bicara kat mahkamah. Kita reveal everything dekat mahkamah. Kita harap di situ tempat yang adil untuk kita nak membicarakan. Kenapa nak cerita kat depan tuan-tuan? Saya kata. Baru-baru ini dah habis kat situ. Baru-baru ni tuan-tuan. Kan Tan Sri, okey, ni habis dah cerita tu. Saya nak buat cerita tentang Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Baru-baru ni, saya bawa satu naratif bahawa bagaimana, saya buat satu cerita lah, bagaimana keluarga ataupun legasi mereka, ada cubaan daripada Hadi Awang dan juga geng-geng Nik Amal ni untuk nak gelapkan dan lenyapkan legasi Tuan Guru Nik Aziz. Okey, ni ada satu usaha yang mereka lakukan untuk nak lenyapkan legasi Tuan Guru Nik Aziz. Nah, kaedah yang mereka lakukan macam mana tuan-tuan? Pertama, selepas kematian Tuan Guru Nik Aziz, mereka kena pecahkan ahli keluarga dahulu. So akhirnya dah bergaduh 2018 Nik Omar bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan di Dun Cepaka. Kalahlah. Dan perpecahan pertama itu sudah mula berlaku. Disebabkan oleh pertandingan itu, keluarga mereka mula dingin dan retak. So, langkah pertama, geng-geng PAS, Hadi and the gang ini berjaya. Okay. Langkah yang kedua yang mereka lakukan ialah, dia kena tarik Nik Abdoh ni bersama dengan mereka supaya pecah. Ibu mereka, ibunda mereka pecah. So, berpecah. Setelah berpecah, tuan-tuan, mereka pergi kepada Nik Abdoh dan cantas politik Nik Abdoh. Akhirnya Nik Abdoh diketepikan, tidak boleh bertanding. Daripada situ, tamatlah legasi Nik Aziz. Namun begitu, usaha kami akhirnya berjaya menemukan mereka dan alhamdulillah, hubungan mereka semakin baik. Dan baru-baru ini, tuan-tuan, Tuan Guru Nik Aziz telah diberikan anugerah gelaran Tan Sri. Gelaran Tan Sri diberikan. Dalam keadaan, sebab ni kita nak beritahu, Tuan Guru Nik Aziz lah antara tokoh yang tak percaya pada kes fitnah liwat Anwar Ibrahim. Tak pernah. 33 bulan, nak tunjuk lagi, 33 bulan PAS memerintah, tidak pernah sebut pun tentang isu Tan Sri ke Tun ke apa. Tak pernah. Tak ada. Tak bawa pun. Kan? Tan Sri ke Tun ke apa ke, dia Datuk Seri memang ada lah. Tak ada isu tu tuan-tuan. Bila Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Madani ni bawa, dapat gelaran Tan Sri, tiba-tiba ada golongan yang nak menunggang cucu dan keluarga Nik Aziz ni, kata kami dicanangkan gelaran Tun, bukan Tan Sri. Kata keluarga Nik Aziz. Baik, saya baca. Allahyarham Tan Sri Nik Aziz mengakui, keluarga Allahyarham Tan Sri Nik Aziz mengakui terkejut dengan gelaran Tan Sri yang diterima. Cucu Allahyarham Nik Nur Homarah berkata, mereka sebelum ini dimaklumkan yang Nik Abdul Aziz bakal menerima gelaran Tun. Namun sebaliknya, menerima surat istana. Menurutnya, keluarga mereka tidak memandang rendah dengan penunggangan Tan Sri. Sebaliknya terkejut apabila Nik Aziz, seorang ulama, diletakkan sebaris dan dengan seteru politik dan agama daripada DAP. Secara zahirnya, penganugerah ini adalah perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong, namun senarai penerima akan dicadang ditapis oleh Perdana Menteri terlebih dahulu. Saya nak bagi tahu satu perkara. Zaman Nik Aziz memerintah,
Zaman itu dia bersama dengan DAP. So bukan musuh. Mereka adalah kawan. Yang musuh Haji Hadi. Yang kedua, yang satu level dengan Lim Kit Siang juga adalah Haji Hadi. Tan Sri Hadi Awang. Jangan lupa tu kan? So dia nak sama dengan, hina sebab sama dengan, orang kata apa, sama dengan level dengan apa orang kata Lim Kit Siang yang terima anugerah yang sama. Hadi pun dapat Tan Sri juga. Jadi maksudnya apa? Sama level dengan Hadi Awang pun hina lah. Macam tu. Kan? Adakah macam tu? So akhirnya perkara ini dijawab oleh Nik Omar. Nik Omar cakap apa? Ni orang satu watak yang bagi saya amat dekat dengan Allahyarham Nik Aziz lah. Nik Omar kata apa? Tan Sri, Tun Sri, ambo junjung kasih tuanku, kata Nik Omar. Apa? Wah, simple. Nik Omar jawab. Enggan mengulas begitu komen anak lelaki sulung Allahyarham Nik Abdul Aziz berhubung rasa tidak puas hati pihak tertentu dari keluarga itu berkenaan gelaran. Dihubungi Malaysia Kini, Nik Omar berkata dia tidak bercadang memberikan sebarang reaksi. Sebaliknya, kata bekas yang di-Pertua Yadim, dia merafak sembah berterima kasih kepada pihak istana atas anugerah Tan Sri yang dikurniakan kepada Nik Aziz. Setakat ini tak ada komen dari ambo. Cuma nak ulangi junjung kasih ambo kepada tuanku yang dianugerahkan darjah kebesaran bergelar Tan Sri kepada ayahanda. Katanya ringkas. Tuan-tuan, Tan Sri Tun ni next year boleh buat. Next year boleh buat. Tak ada masalah. Kan? Gelaran Tun, Tan Sri lepas tu naik jadi Tun, tak ada isu. Lepas ni pun boleh buat. Tak ada isu. Bukan isunya benda tu. Selagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, insyaAllah dia akan buat. Dia akan ada stages dia. Tapi nak bagi tahu bagaimana golongan daripada PAS ni nak menunggang keluarga Nik Aziz juga tu. Minta cucu dia cakap. Ni anak dia sendiri cakap. Merafak sembah penganugerahan, berterima kasih kepada yang di-Pertuan Agong. Kurang-kurang nak juga bagi. Tak ada banyak soal. Terima. Alhamdulillah. Bagi saya, kalau Nik Aziz sendiri, Allahyarham Nik Aziz sendiri pun, beliau tak pernah pun nak terkesima dengan jawatan-jawatan dunia ni, tuan-tuan. Gelaran-gelaran di dunia ni tak pernah terkesima. Saya percaya. Even kalau Tuan Guru Nik Aziz sendiri nak dia bagi apa pun, bagi dia tak terkesima. Yelah, orang dah bagi, dia ambil. Alhamdulillah. Tapi tak dapat pun, saya banyak meniru akhlak beliau dalam bab ini. Akhlak beliau dalam bab ni. Bagi dia, jawatan ini adalah satu bebanan. Gelaran ini adalah satu tanggungjawab. Dan bukannya satu kemuliaan. Kalau kita faham jawatan, gelaran itu satu bebanan, satu tanggungjawab yang kita ada, dia punya orang kata apa? Dia punya, yelah, tanggungjawab yang kita nak kena pikul itu, kita akan faham benda itu, dan bukannya satu kemuliaan. Oh, kau dilantik jawatan ini, therefore kau mulia. Bukan. Kalau itu kita faham, maka kita akan laksanakan tugas dan tanggungjawab itu dengan baik. Kalau kita tak faham tu, itu jadi besar kepala tu. Kenapa bagi jawatan ni? Ini tak patut ni. Aku tak patut dapat jawatan. Aku patut dapat jawatan lagi besar. Aku lebih layak. Aku lebih hebat. Aku lebih. Semua aku lebih. Tu yang jadi besar kepala. Kan? So, akhirnya tuan-tuan saya kata, anak sulung Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz, Ustaz Nik Omar, saya boleh panggil Tuan Guru jugalah, telah sendiri menyatakan merafak sembah terima kasih yang di-Pertuan Agong di atas penganugerahan tersebut. Habis. Nak petikai kenapa? Dapat tun nanti, insyaAllah lah. Bukannya benda ni habis Tan Sri tak boleh dapat tun lagi. Saya tak tahulah kalau undang-undang kata dah dapat Tan Sri tak boleh dapat tun. Saya tak tahulah kalau ada undang-undang yang mengatakan sedemikian. Tetapi setahu saya, tak ada masalah lepas ni kalau nak dapat tun ke, nak dapat Pihin Sri ke. Tuan tahu Pihin Sri tak? Pihin Sri ni gelaran di Brunei dan Sarawak. Sarawak je dia. Membawa saya kepada PAS ni, tuan-tuan. Cerita terakhir saya berkenaan dengan mengkafe. Ini saya nak bawa satu video. Dia ucapkan, ni benda ni dah lama dalam PRU lepas. Taklah lama PRU lepas lah, last year kan. Tapi saya nak bangkitkan balik benda ni dalam pilihan raya kali ni. Sebab apa saya nak bangkitkan balik? Kepada semua pengundi-pengundi yang nak mengundi ni. Sekejap. Benda ni akan ulang balik. Cerita ni dia akan diulang balik. Kan? Benda ni akan berlaku balik. Allah, kejap. Dia akan diulang balik cerita ni. Percayalah. Okay, kita share.
Right, kita dengar ucapan daripada Ketua Pemuda PAS SIK Kedah. Saya kepada semua pengundi-pengundi di SIK yang nak mengundi ni, balik pangkah Perikatan Nasional. Siapa yang pangkah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, masuk pi neraka. Ustaz meh. Ustaz, syarah sikit lah pasal masuk pi neraka ni. Dia kata, aku nak kata apa? Ya sebab kan, kita bukan nak cerita saya, kalau ada yang Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan yang agak kata apa kata aku tu, so mai jumpa saya. Saya boleh syarah lagi. Okey, nama dia adalah yang bercakap pasal masuk neraka. Dia kata siapa undi Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional akan masuk neraka. Okey, yang ini adalah dalam PRU yang lepas, ucapan beliau dalam PRU yang lepas. Dia adalah Ketua Pemuda PAS SIK Kedah, Muhammad Syafihul Muhammad Nasir. Dan satu laporan polis telah pun dibuat kepada beliau. Okay. Sekejap. Allah. Satu laporan polis telah pun dibuat kepada beliau. Pada, saya tengok pada tarikh bila. Saya baca laporan polis itu. Undi PH MBN masuk neraka, permohonan maaf ketua pemuda tak jalan. Dia minta maaf tau, dia minta maaf. Okey. Ketua Pemuda PAS mohon maaf kenyataan undi PH masuk neraka. Namun Timbalan Presiden PKR tegaskan PKR akan buat laporan polis dan SPR. Beberapa hari lalu tular Ketua Pemuda PAS dalam ceramahnya mengeluarkan hukum sesiapa mengundi PH dan PS akan masuk neraka. Lepas itu dia akan buat laporan. Lepas tu dia minta maaf. Dia minta maaf. Okey, cerita dia kata dia minta maaf. Tuan-tuan, kau buat dosa, kau fitnah, kau kafirkan orang, dengan mudah itu kau minta maaf. Saya nak tanya pada orang PAS ni, dia ni duk pakai kopiah, katanya belajar agama, saya tak tahu belajar agama ke tidak. Dia orang faham ke hukum agama ni macam mana? Atau dia sembur je dulu, lepas tu minta maaf? Saya nak tanya ni. Kan? Dia faham ke tidak hukum agama ni macam mana? Ataupun dia main sembur dulu, lepas tu baru minta maaf? Ada ke dalam Islam macam tu? Kita cakap dulu, fitnah dulu, kafirkan orang dahulu. Kan? Kita buat dulu. Lepas tu kita minta maaf lah. Apa ada barang? Apa susah? Islam membenarkan? Tak. Islam tak membenarkan cara demikian. Itu bukan cara Islam, tuan-tuan. Therefore, saya menyeru kepada Ketua Pemuda PAS, tak tahu masih lagi, SIK ni, Muhammad Syahirul Matsani, saya cabar beliau untuk mengadakan satu debat berkenaan dengan takfiri ni. Walaupun cerita ni cerita lama, tapi satu benda ni akan diulang balik. Benda ni akan diulang balik dalam pilihan raya negeri yang akan berlaku tidak lama lagi ni. PAS ni dia punya cerita dia tak akan habis, tuan-tuan. Dia akan ulang balik cerita yang sama. Ni saya buat satu cabaran. Dia kata boleh jumpa dia untuk syarah lagi. Baik, dengan ini saya menjemput beliau untuk live bersama saya, Iswardi Morni dan Ustaz Wanji. Kita bahas isu takfiri. Saya akan jadi moderator dan saya akan jadi penyoal yang kedua. Mohon share, tag dia, desak sampai jadi. Antara bab saya nak ulas jadi adalah ayat dan hadis ini. Maksudnya, tidaklah seseorang melemparkan tuduhan. Ini hadis Rasulullah SAW. Tidaklah seseorang melemparkan tuduhan kepada orang lain, iaitu orang yang beriman, dengan kefasikan dan tidak pula menuduh dengan kekufuran. Melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya, iaitu orang yang menuduh, jika saudara yang dituduhnya itu tidak kafir atau tidak fasik. Riwayat Bukhari, hadis 6045. Mohon nanti kita bicara, apa yang dimaksudkan kembali kepadanya? Adakah dia kafir? Kalau tidak kafir, kami yang mengundi PH dan BN ini. Jom kita saksi jadi, jangan lari. Jadi saya cabar. Kepada kepada Ketua Pemuda PAS SIK Kedah ni untuk nak bersama dalam perdebatan tersebut. Dia minta maaf tapi dia tak pernah menarik balik kenyataan itu. Dia kata dia minta maaf tetapi dia tidak pernah menarik balik kenyataan itu. Saya akan organize, saya akan ada live. Kalau dia tak berani datang berdepan pun tak apa, saya akan bagi link. Saya akan bagi link apa-apalah, link Zoom ke Google Meet ke whatever. Dan saya akan siarkan perdebatan itu secara live. Jadi tak ada cerita saya ni edit ke, tak ada cerita saya ni manipulasi ke, tak ada. So saya nak cabar. Hari itu saya cabar dah tentang Islam Malaysia ni negara kafir atau tidak. Tak ada sambutan. Ni saya cabar lagi sekali ni. Tentang kafirnya orang yang mengundi PH dan juga BN ni. Saya cabar ni. Kan? Kepada Ketua Pemuda PAS ni. Dan dia ada format dia. Dia ada format debat. Format debat mengikut kaedah format antarabangsa. Apa kaedah dia is? Kalau setuju, kontak saya,
pegawai anda ke siapa ke. Tadi ada seorang dalam grup saya, dia kata, ini junior aku ni masa belajar dulu. Okey, saya kata kalau junior, mohon kontak dia, cakap dia saya ajak debate tentang isu ni. Saya ajak debate tentang isu ni. Sudah-sudahlah mereka nak mengelirukan umat Islam. Mengelirukan orang-orang yang jahil agama ni. Sudah-sudahlah mengelirukan mereka yang baru nak belajar Islam, yang jahil Islam. Tengok benda ni, tiba-tiba dia confused. Kafir? Ui, takkanlah ustaz cakap tak betul. Itulah. Sudah-sudahlah nak mengelirukan orang awam. Ni taktik biasa datang pilihan raya ni, kafir-mengkafir ni keluar ni, cerita ni. Ini bukan statement berlapik ni tuan-tuan. Ini statement direct. Tapi dia dah minta maaf. Minta maaf atas apa? Dia minta maaf atas apa? Saya tanya. Kan? Dia minta maaf atas apa? Dan kalau sekiranya dia benar, dia bercakap itu, masa dia bercakap tu, dia ni ada conscious ke tidak? Ada kesedaran ke tidak? Ke masa tu dia gila? Ataupun masa tu dia tengah wang ke? Tengah high ke? Tengah tak siuman ke? Kalau tak siuman, tengah high, tengah wang, mungkin tengah bodoh, yang tu saya tak apalah, yang tu saya maafkan. Tak ada taklif ke atas orang yang budak-budak, orang gila, orang yang tidur, orang tak sedar, tak apa. Tapi kalau dia sedar, maka saya cabar dia. Saya bawa Ustaz Wan Ji. Okey, Ustaz Wan Ji tu hebat sangat ni. Okeylah, Ustaz Wan Ji hebat sangat. Okey, saya sendiri akan debat dengan dia. Tak payah Ustaz Wan Ji lah, saya akan debat dengan dia. Ustaz Wan Ji tu mungkin ilmu dia terlalu tinggi lah. Tinggi lagi daripada saya lah. Jauh lah Ustaz Wan Ji tu. Ustaz Wan Ji ni bekas ulama muda, pemuda PAS, Dewan Ulama Muda PAS dahulu. Selangor. Sekretariat AJK ke macam tu. Tinggi lah. Ilmu Ustaz Wan Ji ni memang tinggi. Dia baca buku tu kadang-kadang saya risau. Buku yang dia baca tu. Banyak gila. Okeylah, Ustaz Wan Ji tu hebat sangat daripada hang. Baik, Iswardi cabar. Ilmu saya ni tak adalah tinggi. Tapi saya belum jahil lagi bab agama ni, tuan-tuan. Belum jahil lagi bab agama ni. Baik. Habis kat situ. Kan? Alright? Baik. So, dalam kita nak... dalam pada kita nak membawa perkara-perkara ni, saya naklah bawa tuan-tuan, ni cerita dah habis lah, tapi ada satu cerita lah. Itu bapak saya kontak saya. Ni cerita bapak saya lah ni. Bapak saya kontak saya. Dia kata, bapak, bapak saya ni, untuk makluman tuan-tuan, adalah Tok Siap Masjid. Bapak saya ni adalah Tok Siap Masjid. Nama dia Murni lah. Bapak saya tu nama Murni lah kan. So dia kata, tile masjid kita ni dekat kampung kita ni dah nak kena tukar. Minta adik-beradik kumpul duit boleh tak? Kita tukar tile. Infak lah. So berapa jumlah pak? Dia kata dalam 5,000. So dia kata, dalam 5,000 okey. Boleh? Saya kata, tapi saya terfikir. Ni bayang-bayang bapak saya. Siapa dekat YouTube nampak lah. Kan, dia kata tile, ni tile dia. Bapak saya ambil gambar tu. Cara ni bayang-bayang ni pun saya tahu ni bapak saya. Bapak. Hai bapak. Ni tile dia nak tukar. Saya tanya kenapa nak kena tukar pak? Dia kata tile ni satu dah lama. Satu lagi dia kata tile ni tile murah. Dia cepat pecah. Dia cepat pecah dan tak apa orang kata? Tak, what do you call that? Tak heavy duty. So dia kata nak tukar dalam 5,000. Baik. Saya nak buka pada tuan-tuan lah. Saya nak buka kepada tuan-tuan. Saya nak kata kepada tuan-tuan siapa yang berminat. Saya bagi buka 4,000. Saya tak buka 5,000 sebab 1,000 tu saya pun nak juga pahala. So, saya dengan adik-beradik saya akan kumpul duit. Kita akan buat 1,000. Kita akan ambil 1,000 tu. Saya nak buka 4,000 pada tuan-tuan. Boleh hubungi nombor yang tertera di skrin saya ni. Nanti kami akan bagi kontak macam mana cara nak bagi sedekah tersebut lah. Jumlah tak kisahlah. Kita sekarang berinfak kepada Masjid Darul Ibadah di kampung saya, di Kampung Semariang. Jadi, tuan-tuan boleh, contribute. InsyaAllah RM10, RM5, RM1, RM1,000, RM2,000. Kalau ada lebihan, katalah saya nak collect 4,000. Kalau katalah lebih 4,000. Yang tu nanti saya akan minta bapak saya beli barang-barang lain. Dan insyaAllah bila dah siap semua ni, saya akan minta dia ambil gambar sekali lagi. Saya akan duduk sebelah dia. Saya akan tunjukkan. 4,000 je tuan-tuan. Tapi kalau boleh, janganlah seorang bagi 4,000. Bagilah orang lain buat pahala juga. Tapi kalau nak bagi juga 4,000, mungkin saya akan minta bapak saya sediakan benda-benda lain lah. Perkara-perkara lain macam, apa-apa keperluan di dalam masjid tersebut lah. Okay. Tu je.
Tak payah kita nak kafe-kafekan orang, tuan-tuan. Tak payah kita nak kafe-kafekan orang. Tak payah kita, inilah Islam sebenarnya. Islam itu indah. Islam itu baik. Islam itu akhlak. Islam itu ilmu. Islam itu membaikkan orang. Bukan mengkafirkan. Tak, kami ni berbeza pendapat dengan BN, UMNO. Kami berbeza pendapat dengan PAS. Kami berbeza pendapat dengan Bersatu. Tapi tak sampai ke tahap kita nak mengkafirkan dia. Tak gamak, tuan-tuan. Kafir ni satu benda yang sangat berat tau. Sangat berat. Tapi dengan mudahnya keluar daripada mulut orang yang katanya belajar agama. Tapi sebenarnya tak faham. Tak faham konsep agama itu sendiri. Mungkin pemuda yang tertipu dengan semangat dan tertipu dengan syaitan. Sekian daripada saya, insyaAllah. Kita jumpa lagi yang penting. Lawan. Tetap lawan. Kontak nombor ni, insyaAllah. Ana admin saya. WhatsApp je ya. Jangan call pula. Assalamualaikum.